Ya, sila Yang Amat. Ringkas saja, iaitu muka surat 3 pasal 4 di bawah itu 40B kurungan 1. Tiada suatu firma guaman asing pun boleh menjalankan amalan di Malaysia, melainkan jika ianya dilesenkan di bawah bahagian ini. Oleh kerana kita mempunyai 3 majlis guaman, iaitu Bar Council of Malaysia, Majlis Peguam Negara Malaysia yang bertanggungjawab untuk Semenanjung Malaysia. Lepas tu ada Majlis Peguam tersendiri untuk Sabah. Satu lagi Majlis Peguam tersendiri untuk Sarawak. Jadi saya ingin penjelasan sama ada istilah amalan di Malaysia itu tepat ataupun sepatutnya amalan di Semenanjung Malaysia. Sebab rang undang-undang ini hanya membolehkan mereka, kalau mengikut peraturan ini pun, praktis di Semenanjung Malaysia, bukan di Sabah dan Sarawak. Kerana mengikut Kota Belud, kita mesti mempertahankan Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Minta maaf, itu kata Permatang Pau, bukan saya. Oh, kalau Kota Belud kerajaan, kita boleh bincang secepat dengan Permatang Pau bagaimana nak membetulkan itu. Tapi Kota Belud bukan kerajaan. Nombor pelit 15 pun tak dapat. Itu pandangan saya. Nombor 3. Nombor 3. Ya, sila Yang Amat. Terima kasih. Selangor. Datuk Pengurusi. Dalam perbahasan yang dibuat oleh kedua-dua belah pihak, saya masih lagi ingat bahawa kecenderungan ahli yang berhormat adalah untuk melakukan liberalisasi bidang penguasaan perundangan ini dalam pendekatan dengan izin restrain liberalisation. Jadi di sana saya dapati ada 3 kaedah ataupun modus operandi-nya: perkongsian antarabangsa, pengguna khidmatan peguam asing oleh firman guaman Malaysia, dan juga apa yang dikatakan sini sebagai firma guaman asing berkelayakan. Jadi apakah dapat kiranya untuk kita benar-benar laksanakan maksud dan harapan perbahasan yang kita lalui dalam peringkat dasar tadi, untuk dirangka satu pembukaan dan liberalisasi yang bentuknya itu atau kaedahnya itu, modus operandi-nya sifatnya restrain, supaya tidaklah dalam penghujaan yang dibuat di awalnya tidak perlu saya ulangi, akan berlaku persaingan yang almost like on a non-level playing field, kerana keupayaan yang kita tahu dan kita akui belum lagi ke tahap yang sudah sama padan. Oleh kerana itu, pendekatan restrain liberalisation ini saya kira lebih wajar, lebih bijak, dan itu merupakan kehendak sebahagian besar daripada perbahasan oleh kedua-dua MP di belah sini dan juga di sebelah sana. Terima kasih Pengurusi. Datuk. Ya. Terima kasih Datuk Pengerusi. Yang Menteri, saya nampak di rang undang-undang ini banyak kuasa yang diberi kepada Majlis Peguam, juga tertakluk kepada kebenaran atau persetujuan Peguam Negara, seperti penubuhan selection committee dan sebagainya. Tetapi apa yang saya nampak adalah kuasa yang diberi kepada Majlis Peguam dan Peguam Negara adalah kadang-kadang paralel, bersama-sama mereka berkuasa. Tetapi apa yang kita nampak hari ini di Dewan Yang Mulia ini adalah ada setengah ahli yang berhormat mencabar Majlis Peguam, mengatakan mereka tidak boleh diberi kuasa untuk mengeluarkan sijil annual ataupun membawa masuk ke pakar-pakar dari luar negara. Adakah apa-apa usaha yang diambil oleh Yang Berhormat Menteri untuk memberitahu ahli-ahli parlimen ini bahawa Aktah undang-undang ini, LPA 1976 ini dibahas dan digubal dan diluluskan di parlimen pada tahun 1976. Jadi akta itu masih wujud dan ia tidak boleh dicabar. Bagaimana ahli parlimen yang meluluskan undang-undang itu di Dewan ini pada tahun 76 sekarang datang ke parlimen, cabar pula kuasa-kuasa yang sedia ada mengikut undang-undang tadi Yang Berhormat Pasir Salang.
Kalau tak faham, tolong diam ya. So, kita tak boleh buat macam itu. Ahli-ahli parlimen sendiri datang ke sini cabar majlis peguamnya kuasa. Padahal kita yang beri kuasa kepada majlis peguam. Sekarang majlis peguam adalah satu badan berkanun. It's a statutory body. Kuasa diberi kepada majlis peguam oleh undang-undang. Jadi macam mana kita boleh tanya sekarang, macam mana boleh bagi practicing certificate powers to majlis peguam? Jadi saya rasa Menteri, you kena educate your guys lah over there on their powers of the majlis peguam di sini yang is already inherent in this act. Thank you. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Mengenai isu perkataan Malaysia yang wujud di Akta Pembinaan Undang-Undang ini, kita kena lihat daripada Seksyen 2 Akta Ibu, iaitu Akta Ibu Act 166 yang mengatakan bahawa akta ini, the Legal Profession Act, shall apply dengan izin throughout Malaysia, but shall only be made applicable to Sabah and Sarawak with such modification as the Yang di-Pertuan Agong made by Order Mag, and such order shall be published in the Gazette. Jadi untuk maklumat Yang Berhormat, bahawa pada setakat ini Tuanku, iaitu Yang di-Pertuan Agong belum lagi memerintahkan apa-apa perintah mengenai this particular section. Jadi untuk melaraskan dengan Akta Ibu, kita kena gunakan perkataan Malaysia. Dan mengenai memberi kuasa kepada majlis peguam, saya rasa isu sama ada mereka akan menjejas ataupun tidak, semua terpelang kepada sesiapa yang menduduki dan menjawat jawatan di majlis peguam. Jadi saya rasa itu bukanlah satu isu yang mengatakan sebuah organisasi seperti majlis peguam itu diberi kuasa yang lebih ataupun tidak, kerana kita ada undang-undang untuk mengawalkan majlis tersebut. Yang penting sekali, siapa yang menduduki di majlis peguam itu yang lebih penting bagi saya, Tuan Ketua. Jadi itu saja yang saya boleh menjawab.